Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik belaka, duduk di rumah, kekal stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Yang paling penting sekali, kalau duduk kat rumah, jangan duduk saja. Tolong mak ayah dekat rumah, bersihkan dapur, dapat cuci kereta ke kan, dan dapat hias rumah kita sempena dengan bulan kemerdekaan yang tak lama lagi kita nak sambut ni kan. Baik, murid-murid sekalian, nampak tak di sebelah saya ni ada satu perkara ataupun ada satu makanan lah yang kita sebutkan untuk nutrisi. Tapi ni bukan untuk manusia tau. Yang ni untuk haiwan ternakan. Anda semua mesti nak tahu kan haiwan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan SOP anda, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sebelum kita mulakan kelas, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Kita bersama guru kita, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap Johor, iaitu Cikgu Fazrin. Cikgu apa khabar cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu nampak sihat. Ya, sebab cikgu ni banyak makan nutrisi ke cikgu? Mungkin terlebih nutrisi pun ada. Terlebih nutrisi. Tapi hari ini cikgu, ada orang bagi kat saya lah cikgu. Dia kata ini untuk nutrisi. Tapi bukan untuk manusia cikgu. Itu untuk haiwan ternakan. Untuk haiwan ternakan. Aiman tahu tak apa yang akan jenis makanan apa yang berada di tangan Aiman tu? Alamak cikgu, kalau saya sekali imbas ni nampak macam jagung pun ada cikgu. Jagung. Betul ke? Betul jagung. Jagung juga merupakan salah satu lah daripada jenis makanan untuk haiwan ternakan. Okey, murid-murid kita kat rumah tak sabar cikgu nak tahu apa yang menarik yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu. Okey, pada hari ini kita akan fokus pada jenis-jenis makanan dan juga nutrisi lah yang terdapat di dalam makanan untuk haiwan ternakan. Okey. Saya nak tanya Aiman, apa beza jagung ni dengan jagung yang biasa kita makan tu? Alamak cikgu, kalau jagung yang kita makan tu, kita boleh makan begitu saja. Takpun yang ni yang dah rosak macam tu cikgu, betul? Okey, terdapat perbezaan antara jagung ni dengan jagung manis yang biasa kita makan. Okey, jagung ni biasanya ditanam dan kita akan petik apabila dia kering. Maknanya dia biarkan kering baru kita petik. Kalau jagung yang kita makan tu kita akan petik semasa dia sebelum kering lah. Itu bezanya cikgu. Bezanya. Okey, dan tapi yang persamaannya adalah kedua-dua sedap cikgu. Betul. Okey, baik. Kita dah jemput murid-murid kita cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okey, murid-murid kita dah bersedia ke belum? Dipersilakan. Okey. Dah ada ke? Belum lagi cikgu. Okey, jadi cikgu, yang ni biasanya cikgu, dah ada dah murid-murid kita. Dah. Apa khabar semua? Sihat ya? Kalau sihat tunjuk good sikit dan senyum, muka kena senyum. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan topik kita cukup menarik. Kita bukan nak belajar pasal jagung, tapi kita nak belajar berkaitan dengan pertanian, iaitu nutrisi ternakan. Ternakan pun kena ada nutrisi juga cikgu. Betul, macam untuk kita lah sihat. Manusia. Baik. Jadi sekarang ni kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak bermula dengan Nurul. Ada ke Nurul kat sini? Mana satu Nurul? Boleh kenalkan diri anda dan juga apakah cita-cita anda? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah binti Isa. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Okey, nak jadi seorang guru. Baik, yang kedua kita ada Nur Alia. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Atirah binti Karjo.
Cita-cita saya adalah menjadi seorang doktor. Ada seorang guru, ada seorang doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenal dengan Nur Syawalia. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syawalia binti Dosri. Cita-cita saya nak jadi doktor. Dah ada dua orang doktor dah, seorang cikgu. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fakihah. Silakan Fakihah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fakihah binti Muhammad Faizul. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Okey, dua orang guru, dua orang doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Amira. Silakan Amira. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Arjana binti Muhammad Nazri. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Okey, baik. Cita-cita mereka hebat cikgu ya. Hebat. Dan kita ada yang terakhir bersama dengan Edrina. Boleh kenalkan diri anda? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Edrina binti Mizan. Cita-cita saya menjadi pegawai sumber manusia. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak belajar berkaitan dengan nutrisi ternakan. Tapi biasa kalau dalam kelas kita ni cikgu, mesti ayam terlepas cikgu. Tapi kita tak bimbang. Sebab makanannya dekat tepi sana cikgu kan? Okey, nanti dia datang lah. Nanti dia akan datang juga. So kita tak perlu bimbang lah. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, dipersilakan cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, cikgu. Dan kalau makanan macam ni cikgu, dia ada expired date tak cikgu? Ada, mesti ada lah. Mesti ada juga mesti eh? ada lah expired. Tapi biasanya tak sempat expired dah habis. Tak sempat expired dah habis dah. Okey. Sebab haiwan dia memang kuat makan. Kuat makan. Makan. Dan ia bergantung kepada makanan itu sendiri untuk perkembangan haiwan itu sendiri, cikgu, kan? Baik, cikgu, lepas ni kita akan bicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan pemakanan ternakan ini. Tapi kita berehat seketika, cikgu. Okey. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, tadi saya baru lepas makan ikan keli, cikgu. Itu makanan favourite saya, cikgu. Kalau macam cikgu, makanan favourite apa, cikgu? Ayam lah. Ayam tajuk hari ni. Tapi kalau ayam cikgu, cikgu makan ayam. Ayam punya makanan favourite apa cikgu? Okey, ayam kita tengok pada jenis lah. Tapi biasanya dia akan makan pellet lah, bentuk pellet ataupun jagung yang Aiman itu tadi pun. Jagung. Okey, maknanya ayam pun ada makanan favourite dia tahu. Okey, baik cikgu. Itu orang kata sedikit berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita nak tanya murid kita lah cikgu. Apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini? Saya nak bertanya kepada siapa ya? Syawalia lah. Syawalia. Hari ini topik kita memang cukup menarik. Biasanya kalau kita tengok mana-mana rancangan pun bincang pasal makanan untuk manusia lah. Tapi hari ini untuk ternakan. Syawalia, apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Okey, pada pandangan saya, topik kita hari ini akan menceritakan tentang nutrisi yang diperlukan oleh ayam. Okey. Dan kita nak tanya Amira pula. Apa pandangan awak? Pada pandangan saya, nutrisi makanan ni amat penting untuk setiap ternakan supaya dapat membesar dengan baik. Okey. Maknanya ayam pun dia kena tengok makanan yang baik untuk pembesaran dia. Dan kita nak tanya juga yang seterusnya cikgu, Adriana, silakan. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Pada pandangan saya tentang topik hari ini ialah mengenai nutrisi ayam yang ada 3 kategori: ayam pedaging, ayam penelur dengan ayam kampung. Okey, baik cikgu. Ini pandangan murid kita tentang topik kita pada hari ini. Tapi hebatnya ayam ni cikgu, dia tak memilih lah sangat cikgu ya. Tak macam kita. Apa kata cikgu, kita mulakan kelas kita hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Iman. Okey, saya akan sambung tajuk berkaitan masih lagi dalam pengeluaran puteri Okey. Jadi kita akan fokus kepada sebelum tu sebelum saya tunjuk terangan gambar ni lah. Macam biasa Iman Macam biasa saya nak bagi teka-teki. Ya, saya dah agak dah. Okay. Kalau cikgu Fazri dia mesti ada teka-teki. Mesti ada teka-teki Okey, ini berkaitan dengan ayam lah. Okey, dalam banyak-banyak bahagian ayam apabila dah masak tapi kita tak panggil ayam. Dah masak apa bahagian ayam?
Apa benda daripada ayam tu? Chicken chop ada sebut ayam juga. Ada chicken, ayam. Ayam grill, ayam juga. Alamak cikgu, saya surrender lah cikgu. Surrender Okey, jawapan dia kita dah goreng jadi benda lain apa kan? Dah goreng jadi benda lain. Telur mata Telur mata kerbau. Telur mata kerbau. Telur mata kerbau. Jadi kerbau pula, Telur cikgu. ayam kita goreng dia jadi telur mata kerbau. Apa kaitan dengan kerbau pula? Okey. Aduh. Okey, Baik cikgu. gerak-gerak Aiman, 1-0. 1-0, Hari tu pun saya tak dapat jawab juga. Jadi hari ni jadi 2-0 cikgu. 2-0. Okey. Okey, hari ni kita nak cerita pasal makanan haiwan ternakan cikgu Makanan haiwan ternakan. Memang special hari ni. Silakan cikgu. Okey, pelajar di rumah Tok Aiman juga boleh tengok. Okey, tajuk hari ni berkaitan dengan pemakanan. Pemakanan ayam dan juga puyuh. Okey, kita tengok slide kedua seterusnya. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan hasil ternakan yang baik dan berkualiti untuk dijadikan makanan seperti ni Aiman Okey, ini adalah puyuh goreng kunyit. Sedapnya cikgu. Okey, saya pun lapar kan ni. Tiba-tiba saya lapar. Baiklah, seterusnya kita fokus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu nutrisi ternakan poultry. Apa yang diperlukan oleh poultry bagi mendapatkan daging dan juga telur yang berkualiti. Okey, mula-mula apa kita perlu tahu apa itu nutrisi. Zat dalam makanan yang diperlukan untuk tumbesaran dan membentuk fungsi dalam badan. Maknanya tak ada nutrisi, macam mana kita nak membentuk fungsi-fungsi organ-organ dalam badan. Okey. Nutrisi utama ternakan, yang pertama adalah protein, karbohidrat, vitamin, air. Ini yang utamalah. Selain daripada itu ada lemak, dan juga ada juga nutrisi yang lain lah. Okey, keperluan nutrisi bergantung pada umur ternakan. Ternakan kecil perlukan protein lebih tinggi berbanding dewasa. Itu biasalah. Macam manusia jugalah. Yang kecil biasanya dia lebih protein yang tinggi berbanding dewasa sebab dia baru nak membesar. Okey, nutrisi juga penting untuk memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, seterusnya nutrisi yang cukup dan sempurna mampu membentuk sistem imunisasi dalam badan. Macam manusia jugalah sama. Jadi dia cukup nutrisi yang lengkap, maknanya imunisasi dia pun agak maknanya ketahanan badan dia agak inilah baiklah. Okey. Okey, kita masuk pada jenis makanan. Makanan ternakan adalah campuran pelbagai nutrisi yang diperlukan pada peringkat tumbesarannya. Okey, bentuk makanan yang diberikan kepada ternakan bergantung kepada umur sesuatu ternakan tu. Okey. Okey, dekat skrin sekarang ni saya tunjukkan 3 jenis bentuk makanan. Okey, yang pertama serbuk halus. Yang kedua pelet kecil, yang ketiga pelet kasar. Okey, jenis-jenis makanan ni bergantung pada umur ternakan tu. Okay, nanti saya akan bagi tahu lebih lanjut lah. Okey, ini adalah contoh-contoh contoh-contoh yang ada di pasaran lah. Makanan-makanan yang ada di pasaran. Okey, starter, grower. Untuk starter ni permulaan lah. Grower untuk pembesaran. Okey, dia bergantung pada jenis-jenis syarikat dan juga jenis-jenis pengeluaran sesuatu dedak tu. Okey, untuk ayam penelur pun kita ada makanan khas. Ada makanan khas untuk telur. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, kemudian pemberian makanan perlu disesuaikan dengan peringkat umur ternakan. Ini saya cakap tadi. Okey, untuk memastikan prestasi tumbesaran ternakan yang dikehendaki, tempoh pemberian makanan dan jenis makanan yang diberikan banyak mempengaruhi produktiviti sesuatu ternakan. Okey, tujuannya lah menjamin kualiti dan menjimatkan kos. Itu saya cakap tadi yang saya tunjuk gambar puyuh tu. Okey, jadi haiwan yang berkualiti, daging yang berkualiti, okey, boleh menjamin sesuatu usaha ternakan tu. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan contoh. Okey, pelajar boleh bantu saya? Okey, siapa nak cuba boleh angkat tangan, sebutkan nama. Saya. Silakan. Siapa nak cuba? Aisyah ke nak cuba? Okey, silakan. Aisyah. Okey, Aisyah. Okey, soalan pertama, nyatakan 2 kepentingan pemakanan terhadap ternakan. Pertama adalah memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, mengekalkan kesihatan yang optimum. Okey, yang kedua, siapa lagi boleh bantu saya? Okey.
Alia nak cuba? Okey, betul Memastikan boleh tenagkan angkat menggunakan tahap kesihatan yang optimum. Okey, seterusnya. Okey, boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Alia nak cuba ke? Amira. 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 Silakan. Okey, Amira silakan. Memenuhi keperluan pembesaran badan ternakan. Okey, memenuhi pembesaran badan ternakan Okey, jadi kepentingan pemakanan ni terhadap ternakan yang kedua-dua ni lah. Maknanya memastikan ternakan menggunakan tahap kesihatan yang optimum. Okey, yang kedua keperluan pembesaran. Okey. Kita bagi kepada soalan seterusnya. Okey. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan ternakan poultry. Okey, pelajar. Okey, silakan. Syawalia nak cuba? Syawalia boleh? Boleh bantu saya, Silakan. Syawalia? Antara faktornya ialah umur. Okey, yang pertama umur Okey, yang kedua Syawalia teruskanlah, jawab dua-dua terus, tak apa. Okey, satu lagi. Apakah? Okey. Faktor yang kedua ialah kesihatan. Okey, kesihatan maknanya umur dan kesihatan ni mempengaruhi pengambilan makanan sesuatu ternakan tu. Maknanya kesesuaian makanan tu dengan umur dan kesihatan dia. Sebab bila kita sihat, kita makan banyak, makan macam-macam manusia juga. Okey, jadi bila kita sakit, kita kurang makan jadi kita macam itulah kaitan antara pengambilan makanan dan juga faktor-faktor yang ada Okey, kita bagi soalan seterusnya. Rajah menunjukkan 2 bentuk makanan poultry. Okey, silakan. nyatakan 2 kelebihan makanan serbuk halus berbanding dengan makanan pellet kasar. Okey, silakan. Siapa pelajar jawab? Boleh angkat tangan? Saya. Okey. Edrina. Okey, Edrina boleh bantu saya? Kelebihan yang pertama ialah sesuai untuk peringkat permulaan ternakan. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Sesuai untuk peringkat permulaan ternakan Maknanya serbuk halus ni sesuai untuk peringkat permulaan. Yang kecil-kecil lah masa kan? umur 1 hari hingga ke 5 hari tu sangat sesuai lah. Okey. Okey, macam kita lah, baby kita bagi makan Kita bagi makan bubur. bubur, bukan kita bagi makan KFC terus kan. Okey. Okey. Jawapan kedua. Edrina, teruskan. Mudah dimakan oleh ternakan. Okey, yang kedua mudah dimakan oleh ternakan. Okey, itu memang jawapan yang betul lah. Jadi makanan serbuk halus ni mudah dimakan oleh ternakan. Okey, cikgu. Saya ada satu soalan lah, cikgu. Bila cikgu sebutkan dekat jenis makanan tu di bahagian bawah sekali tu, cikgu ada sebutkan tentang menjimatkan kos. Walau bagaimanapun kita tengok makanan-makanan juga memerlukan kos yang tinggi, cikgu. Okey, menjimatkan kos maknanya jenis sesuatu makanan tu lah. Maknanya kalau yang Aiman gunakan tadi jagung Okey, mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kos meningkat. Macam pellet dia mahal yang pellet kecil pun mahal. Sebab dia penghasilan dia agak dia nak campur dengan dia nak campur dengan bahan-bahan lain lah. Okey, baik cikgu. Boleh kita terus lagi, cikgu? Okey, saya sambung Okey, silakan. Okey, tempoh pemberian makanan dan minuman serta vitamin. Okey, makanan yang disediakan bergantung kepada jenis ayam atau puyuh dan peringkat pembesarannya. Okey, makanan tersedia dalam bentuk serbuk dan juga pellet, until atau until Okey, jenis makanan serbuk sesuai untuk peringkat awal. Ini saya dah tekankan tadi. Okey, seterusnya tujuan pemberian makanan ni perlu disesuaikan dengan peringkat umur untuk apa? Okey, yang pertama bagi memastikan pembesaran yang dikehendaki. Maknanya kita nak ikut flow dia, cantik lah ayam tu. Besar dia sama je. Dia cantik. Dia tak ada terus jadi ada yang kurus, ada yang gemuk jadi tak seimbang. Okey, yang kedua meningkatkan produktiviti ternakan. Maknanya apabila menjual tu kita jual sekaligus. Maknanya semua kita untuk dipasarkan lah. Okey, yang ketiga menjamin kualiti ternakan. Okey, ini yang saya sebut tadi, maknanya daging yang sihat, daging yang berkualiti. Okey, yang terakhir menjimatkan kos. Okey, sebab ayam ni kalau dalam puyuh poultry bila kita pergi makan, kita bagi apa je dia akan makan. Tapi nanti akan menjadi masalah pada kesihatan dia. Okey, jadi kita perlu ada
peringkat pemberian makanan tu mengikut dia punya umur dan juga masa lah. Okey. Okey, saya sambung lagi yang mana? Okey. Okey, seterusnya pemberian makanan ayam. Okey, dalam jadual ni awak boleh lihat, okey, anda boleh lihat makanan permulaan ayam untuk minggu pertama. Okey, bagaimana umur 1 sehingga 7 hari, jumlah dia yang kita akan bagi 17 gram sahaja. Okey, jadi sehingga minggu keempat, pemberian makanan mengikut berat makanan dan juga umur. Maknanya kesesuaian di situlah. Okey, bagi seterusnya makanan pembesaran dan penamat ayam. Okey, maknanya dia dah peringkat pembesaran lah. Peringkat pembesaran sehingga kita jual lah, kita pasarkan. Okey, boleh lihat di jadual minggu ke-5 sehingga minggu ke-8 bila umur haiwan ternakan berumur 30 hari sehingga 57 hari. Okey, jadi berat makanan yang kita beri bergantung kepada umur dia lah. Maknanya bila umur lebih, kita bagi makan lebih lah. Okey. Yang ni untuk ayam cikgu Okey. Kalau puyuh lain sikit lah. Puyuh lain. Puyuh sebab dia saiz dia lebih kecil. Okey cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, saya sambung Okey, baiklah. Okey, ni Aiman tanya tadi pemberian makanan puyuh. Puyuh dia tak lama lah. Dia selepas 35 hari dia dah jadi, dah boleh dipasarkan. Okey, dan bila selepas 35 hari dia akan jadi puyuh penelur lah. Baru kita asingkan dia sebagai puyuh penelur. Dia memang kecil lah cikgu Memang kecil. Okey, jadi puyuh pun sama di peringkat perindukan bermula daripada umur 1 hari sehingga 14 hari. Bagaimana kita tengok berat makanan yang perlu diberi bagi 1 ekor. Okey, jadi sehingga dipasarkan sebagai puyuh pedaging sehingga dia dipasarkan. Okey. Ini adalah jumlah hari yang sesuai dengan jumlah berat makanan. Okey, cara pemberian makanan puyuh. Okey, bagaimana Okey, apabila 1 hingga 14 hari, kita akan bagi makanan permulaan. Makanan permulaan, kemudian 15 hari sehingga dipasarkan Maknanya sehingga dipasarkan tu apabila dia berumur 35 tahun lah. Okey, kita akan bagi makanan penamat. Okey. Okey, inilah seterusnya lah. Apabila berumur 1 hingga 21 hari, sama juga kita akan bagi makanan penamat. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu ada cakap ni kalau baby biasa kita akan bagi bubur cikgu dan kita nak tengok pula bagaimana dengan haiwan ternakan ni waktu dia baru menetas lah cikgu Baru menetas tu macam mana cara makan dia tu. Lepas ni mungkin cikgu boleh ajar kita Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Kita kalau baru dilahirkan, kita akan menyusu dengan ibu kita kan. Sambil mak kita dodoi kita kan. Ataupun ada yang minum susu formula. Tapi cikgu, haiwan ni macam mana pula? Lepas dia menetas cikgu, dia menyusu dulu ke dengan mak dia? Okey, untuk poultry ayam ataupun puyuh bila dia dah lahir tu, untuk hari pertama, biasa hari pertama, kedua, ketiga kita akan berikan dia vaksin dulu. Okey, dia pun kena vaksin. Dia pun kena vaksin tapi bukan vaksin COVID lah. Kita bagi vaksin untuk dia sesuaikan dengan keadaan persekitaran dia. Okey, lepas tu baru kita bagi makan lah. Makan dia tadi permulaan tu kita bagi makan dalam bentuk serbuk. Hancur tu. Serbuk halus. Serbuk halus tu. Okey. Okey. Aiman, saya sambung Okey, seterusnya kita pergi kepada makanan permulaan. Okey, ini yang untuk berumur 1 hari Okey, makanan yang disediakan bergantung kepada jenis ayam, puyuh dan peringkat pembesaran. Makanan tersedia dalam bentuk serbuk. Ini saya cakap tadi lah, dalam bentuk serbuk. Okey, jenis makanan serbuk sesuai peringkat awal. Okey, Okey, ini contoh makanan permulaan halus lah halus. Jadi lebih mudah dimakan lah. Okey. Ini berapa lama tempoh dia cikgu? Lebih kurang 1 hingga 5 hari. Okey, 1 hingga 5 hari. Okey, terpulang pada kita tengok kesesuaian dia lah. Kadang kita nak tukar makanan kepada bentuk lain tu ambil masa. Contoh daripada serbuk kepada pellet kecil. Okey, ambil masa, tengok bergantung kepada jenis ternakan ataupun keadaan persekitaran dia. Baik cikgu, seterusnya. Okey, saya sambung makanan pembesaran iaitu grower makanan pembesar berbentuk until ataupun pellet. Lebih menjimatkan kerana kurang pembaziran semasa pengambilan makanan. Okey, maknanya di sini macam mana dikatakan kurang pembaziran tu? Okey, pellet tu dah dalam bentuk pellet. Okey, jadi lebih mudah untuk dimakan. Seketul-seketul. Seketul-seketul berbanding serbuk.
Okey, diberi secara beransur-ansur bagi menggantikan makanan permulaan untuk membolehkan ayam atau puyuh membiasakan dengan pemakanan yang baru. Okey, ni saya cakap tadi kita bagi secara beransur-ansur untuk membiasakan dia dengan makanan yang dalam bentuk baru. Tengok keadaan ayam tu lah. Tengok keadaan ayam tu. Baik cikgu. Okey, ini contoh pellet untuk makanan ayam. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh. Okey, saya bacakan soalan. Y dan Z adalah dua peringkat umur ternakan ayam pendaging. Okey, padankan peringkat umur itu dengan pernyataan berikut dengan menulis Y atau Z pada petak yang disediakan. Okey, pelajar. Boleh bantu saya? Okey. Fakihah nak cuba ke? Boleh angkat Makanan tangan, permulaan makanan permulaan. Okey, silakan. Ada yang nak cuba? Okey, Alia. Okey, Alia. Apakah jawapan bagi makanan permulaan? Makanan permulaan Y. Okey, Y. Okey, ini saya dah terangkan tadi lah. Makanan permulaan maknanya di peringkat permulaan. Okey, jawapannya adalah betul. Y. Okey, yang kedua, makanan pembesaran. Okey, mungkin Aiman boleh pilih seorang silakan. belajar. Saya nak minta Aisyah lah. Aisyah. Okey, silakan. Makanan pembesaran adalah Z. Okey, makanan pembesaran adalah Z. Maknanya selepas permulaan dia akan pergi kepada pembesaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada kandungan protein yang mana 18 hingga 20%. Fakihah, boleh cuba tak? Okey, silakan. Kandungan protein 18 hingga 20% ialah Z. Ialah Z. Z. Okey, betul maknanya di peringkat permulaan kandungan di peringkat pembesaran kandungan protein semakin menurunlah. Maknanya di permulaan tu protein kita kena bagi makan lebih. Okey, soalan terakhir. Silakan. Amira. Okey, boleh cuba? Kandungan protein 21 hingga 24% ialah Y. Okey, Y. Okey, jawapan betul. Okey, seperti yang saya cakap tadi lah. Kandungan protein 21 hingga 24% adalah untuk permulaan. Okey. Okey, seterusnya soalan contoh. Jadual 1 menunjukkan jenis makanan dan ternakan puyuh penelur. Okey. Nyatakan tempoh pemberian makanan. Yang pertama adalah P. Tempoh pemberian makanan bagi P. Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Okey, silakan Syawalia. Syawalia. Tempoh pemberian makanan bagi P ialah 1 hingga 14 hari. Okey, 1 hingga 14 hari iaitu di peringkat permulaan. Okey, betul. Tahniah. Okey, apakah jawapan bagi Q? Okey. Edrina. Edrina, boleh bantu saya? Edrina, boleh bantu saya? Tempoh pemberian makanan bagi Q ialah 15 hingga 35 hari. Okey, 15 hingga 35 hari. Maknanya di peringkat pembesaran sehingga ternakan tersebut dijual atau dipasarkan. Tapi cikgu, dia makan dah. Minum dia pula macam mana cikgu? Okey, boleh minum cikgu dia. cerita tak? Okey, kita teruskan. Okey, silakan. Okey, kita tengok pada minuman Okey, okey, seterusnya okey, pemberian minuman Okey, faktor yang mempengaruhi pengambilan air minuman. Okey, bagaimana 4 faktor ni mempengaruhi pengambilan air minuman bagi sesuatu ternakan. Okey, yang pertama kelembapan kandungan makanan. Okey, ini bila makanan tu terlalu lembab, okey, jadi dia kurang minum air. Okey, macam kita lah, kita makan bubur nasi. Okey, kandungan air lebih Okey, jadi kita kurang minum air. Sama juga macam ternakan. Okey, yang kedua pengambilan makanan. Bila dah ambil makanan terlampau banyak, dia akan kurang minum air. Jadi di situ pun ada faktor yang mempengaruhi lah. Okey, yang ketiga cuaca panas. Ini dah tentulah. Bila panas, dia akan banyak minum air. Jadi dia akan kurang makan. Okey, bila kurang makan, khasiat daripada makanan tadi tak dapat pada ternakan tu. Jadi mungkin ada beberapa kemungkinan lah. Mungkin dia akan sakit, dia akan kurus, kurang makan. Okey, yang seterusnya adalah pergerakan ternakan. Okey, bagi puyuh atau ayam, bila di peringkat pembesaran dia akan bergerak dengan aktif. Okey, jadi bagaimana dia bergerak dengan aktif? Jadi
bila dia terlampau penat ada banyak sangat berlari ke apa jadi dia minum air banyak. Okey, mungkin dia berjoging ke apa mana? Haus cikgu. Haus. Betul. Jadi dia akan minum air dengan banyak. Okey, jadi 4 faktor ni mempengaruhi pengambilan air minuman. Okey. Jadi kita nak tengok bagaimana sukatan untuk memberi minuman tu cikgu. Okey, kita pergi kepada pemberian minuman sukatan. Okey, untuk minggu pertama 1 hingga 7 hari, okey, jumlah air minuman adalah sebanyak 1.8 liter bagi seekor, bagi 100 ekor ayam. Okey, jadi penyediaan tempat penyediaan tempat seperti di hadapan saya ni lah. Maknanya pemberian minuman mesti mempunyai bekas minuman kalau secara automatik pun ada. Automatik pun ada. Dia akan keluar melalui atas lah biasanya. Apa beza cikgu yang putih dan juga kuning tu? Okey, yang kuning ni adalah tempat untuk makanan. Okey, yang putih ni adalah tempat untuk air okey, jadi berbezalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada keperluan air minuman di peringkat pembesaran. Okey, peringkat pembesaran minggu ke-5 sehingga ke-8. Banyak Okey, di peringkat ni dia minum banyaklah. Sebab di peringkat pembesaran. Okey. Okey, ini saya nak cakap dengan Iman tadi. Okey, tempat minuman yang diberi perlu sesuai lah dengan keadaan persekitaran ataupun dengan saiz ternakan tu. Okey, maknanya ketinggian perlulah sesuai. Okey, macam tengok sini 35 darjah ataupun 45 darjah. Okey, maknanya ketinggian yang sesuai 35 sehingga 45. Tak boleh tinggi sangat cikgu. Tak boleh tinggi sangat. Nanti dia terlampau menonggak nak minum. Tercekik belakang. Jadi dia mendatangkan masalah kepada haiwan ternakan. Okey, untuk bekas minuman yang tergantung macam yang saya bawa ni yang tergantung. Okey, dia mesti berada di paras dada. Itu sebab kalau kita bela saiz kecil, sepatutnya semua kecil. Jadi tempat minuman pun untuk saiz kecil. Dia tak boleh letak bawah terus cikgu kalau untuk puyuh, untuk puyuh saya cakap untuk puyuh biasanya makanan kalau untuk hari pertama hingga hari kelima kita letakkan di atas lantai lah. Okey. Sebab dia terlampau kecil saiz dia. Jadi mungkin bekas makanan tu terlampau tinggi dan dia tak boleh nak capai untuk makan lah. Biasa cikgu dalam makanan kita pun kita ada piramid makanan kita cikgu. Ada piramid makanan. Dan kita perlukan kepada protein, kita perlu kepada karbohidrat. Mungkin cikgu boleh explain cikgu. Maknanya bagaimana kita punya penyusunan makanan tu. Cikgu boleh teruskan? Okey, saya teruskan. Saya sambung kepada nutrisi bagi keperluan ternakan. Okey, yang pertama protein Protein dah tentulah fungsi dia bagi pembinaan otot pemulihan tisu. Protein ni sangat diperlukan lah untuk sesuatu haiwan ternakan tu. Okey, yang kedua karbohidrat bagaimana karbohidrat ni seperti juga kita manusia, karbohidrat adalah untuk memberi tenaga. Okey. Sumber yang boleh dapat glukos, fruktosa, ini semua ada di dalam makanan yang disediakanlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada lemak. Okey, merupakan sumber tenaga. Okey, lemak juga tenaga Okey, sumber daripada minyak dan serbuk daging hancur. Okey, yang ini dia akan ditambahkan di dalam pelet-pelet tadi tu. Digaulkan sekali. Dia akan digaulkan dan bentuk pelet lah untuk dijadikan makanan. Okey, seterusnya adalah mineral. Okay, bagaimana fungsi mineral bagi pembentukan fungsi badan dengan sempurna. Okey, sumber daripada makanan tu lah tulang, kulit kerang dan garam. Okey, jadi benda-benda ni dah dicampurkan lah dalam makanan dan bentuk satu makanan yang seimbang. Macam lauk dia lah cikgu ya. Macam lauk dia pula. Ya? Macam lauk dia lah cikgu Macam lauk dia lah. Digaul. Cuma dia tak ada nasi lah. Kalau dia makan dengan nasi lain pula jadinya. Okey, seterusnya adalah vitamin. Okey, vitamin sangat penting Okey, macam kita tahu vitamin ada beberapa jenis ada daripada A sampai K. Jadi vitamin juga sangat diperlukan oleh haiwan ternakan. Okey, seterusnya air. Okey, air dah tentulah setiap benda hidupan mesti memerlukan air jadi air sebagai pelarut dan pengangkut bahan ke seluruh anggota. Okey, dan terakhir aditif merupakan bahan bukan nutrisi yang ditambah ke dalam formulasi makanan tambahan. Okey, aditif ni okey, aditif ni contohnya lah contohnya nak ubat stres. Iman tahu tak? Ada juga cikgu. Poultry, ayam dan juga puyuh juga boleh stres. Sama macam manusia. Okey, dia boleh stres apakah punca stres dia? Sebab makanan tak sedap cikgu. Makanan tak sedap. Okey, mungkin persekitaran. Okey, mungkin ada kerap bergaduh ke? Persaingan. Ada persaingan. Dia akan kurang selera makan dan juga dia akan
murung. Dari situ kita boleh tengoklah haiwan ni stres. Okey, jadi aditif di sini kita boleh bagi ubat stres lah. Kita akan campur dalam makanan dia. Dan ini akan memberi satu ubat lah pada dia sebenarnya. Maknanya kalau murid-murid dekat rumah, kalau stres, ingat ayam pun dia ada stres juga. Okey. Tapi cikgu sebut pasal vitamin tadi cikgu. Maknanya haiwan pun perlu kepada vitamin untuk tumbuh saran dia cikgu. Ya. Lepas ni cikgu boleh cerita sikit tak pasal vitamin tu macam mana cikgu? Okey, saya pergi kepada sebab secara saya ringkas. waktu kecil-kecil dulu saya suka makan vitamin juga. Kita berehat seketika cikgu. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah bicarakan tentang makanan ayam dan juga puyuh. Betul cikgu? Betul. Tapi dalam pemakanan mereka pun perlu juga kepada makanan tambahan seperti vitamin. Ini first time saya dengar cikgu. Dan yang paling best sekali tadi cikgu sebut dia ada orang kata makanan tambahan untuk menghilangkan stres. Betul. Dia ada aditif Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita semua dan murid-murid kita di rumah, apakah jenis vitamin yang diperlukan untuk haiwan ternakan ni cikgu? Silakan. Okey, kita sambung pelajar-pelajar di rumah. Okey, Aiman, saya teruskan. Okey, seterusnya adalah pemberian vitamin seperti juga kita sebagai manusia Maaf hari ni saya ambil contoh kita sebagai manusia pula jadi sama juga haiwan ternakan juga perlukan vitamin. Okey, jadi vitamin-vitamin ni diperolehi daripada apa? Okey, kita tengok bagi vitamin A, bentuk dia adalah serbuk ikan dan juga jagung. Okey, jagung, dari jagung tadi tu ada vitamin A lah. Okey, seterusnya vitamin D. Okey, bagaimana fungsi dia untuk metabolisme kalsium? Okey, bagaimana diperolehi daripada serbuk ikan dan juga cahaya matahari. Okey, seterusnya vitamin E. Okey, diperolehi daripada biji kacang soya, biji gandum. Okey, seterusnya vitamin K. Vitamin K dalam bentuk serbuk ikan. Okey, bagaimana untuk mengingat bagi vitamin larut lemak? Okey, pelajar-pelajar boleh menggunakan singkatan bagi A, D, E, K. Okey, jadi adik. Okey, jadi lebih mudah untuk mengingatlah. Sebab kadang-kadang keluar soalan, dia akan tanyalah vitamin larut lemak ni. Okey, apakah vitamin larut lemak? Jadi kita boleh ingat. Jawab adik. Okey, adik. Jangan jawab adik pula. Jangan jawab adik. Kita kena jawablah vitamin A, vitamin A. Okey. Okey, seterusnya vitamin yang kedua adalah vitamin larut air. Tadi larut lemak, ni larut air. Okey, bagaimana vitamin larut air ni boleh bercampur dengan air dalam badan haiwan. Okey, kemudian dia akan dikeluarkan dengan cecair yang keluar seperti berpeluh lah ataupun melalui pembuangan ni lah buang air kecil ke apa Okey, vitamin terlibat adalah vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, okey, vitamin B5. Okey, fungsi dan juga kesan kekurangan dia ada masing-masing ada fungsi masing-masing. Okey, vitamin larut air ni dia lebih sikit dia banyak sikit lah. Okey, seterusnya vitamin B6, B7, okey, B9, B12 dan juga vitamin C. Okey, jadi setiap vitamin ada fungsi dan juga kesan kekurangan terhadap ternakan tu. Kita tengok vitamin B6 apabila kesan kita kurang bagi makan B6 haiwan akan kurang selera makan. Bulu tumbuh dengan jarang. Itu. Jadi macam vitamin C pun sama. Vitamin B12 kesan kekurangan dia mengakibatkan pembesaran terjejas. Okey. Saya sambung lagi mana? Okey. Okey, ni kita pergi pada stres dan vitamin. Ni yang Aiman cakap tadi Dia kena jumpa kaunselor cikgu. Kena jumpa kaunselor. Okey, stres pada ternakan kebiasaannya berpunca daripada perubahan cuaca. Kadang daripada sejuk ke panas. Okey, stres yang dialami oleh ternakan menyebabkan kekurangan vitamin dalam badan ternakan. Okey, poultry merupakan ternakan yang sangat mudah terdedah dengan stres. Jadi ayam dengan puyuh sangat terdedah lah. Okey, kesan stres pada ternakan jika tidak ditangani dengan baik boleh mengakibatkan penurunan pengeluaran telur dan penurunan berat badan. Mogok lah cikgu kan? Mogok lebih kurang lah. Mogok ni. Bila stres dia akan murung dia kurang selera makan. Jadi dia akan okey. Kemudian kita tengok pada faktor penyebab ternakan yang mengalami stres. Okey, yang pertama pengedaran udara dalam reban tidak baik. Okey, maknanya apa kawasan di persekitaran tidak baiklah. Okey, yang kedua suhu dan kelembapan. Okey, suhu dalam reban meningkat. Maknanya panas lah.
Suhu panas dia boleh jadi stres. Okey, yang ketiga, kepadatan ternakan dalam reban. Jadi terlampau pack pun tak boleh. Satu rumah sampai 10 orang, 20 orang. Stres dia. Stres juga. Stres. Okey, yang kelima, campuran makanan yang tidak sempurna. Okey, maknanya kadang-kadang ada penternak dia buat makanan sendiri. Tapi makanan yang dibuat tu, campuran dia tidak seimbang. Maknanya mungkin ni lebih, ada kurang. Okey, jadi ternakan pun akan mengalami stres. Okey, yang keenam, penukaran makanan dilakukan secara mendadak. Okey, ni yang saya sebut awal tadi, daripada makanan permulaan ke makanan pembesaran. Maknanya kita kena buat beransur-ansur. Hari ni kita bagi serbuk, tiba-tiba esok kita nak tukar pellet. Tak boleh. Nanti dia stres. Haiwan pun kita kena jaga. Okey. Yang ketujuh, pemberian vaksin. Ni yang saya cakap tadi lah. Kadang-kadang vaksin yang kita bagi tu boleh menyebabkan dia stres lah. Okey. Tapi yang paling best sekali cikgu nombor 4 tu. Nombor 4 dia sendiri buat bising. Dia tak suka orang buat bising pula. Dia tak suka. Kawan-kawan dia bising, dia stres. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Okey, soalan seterusnya, tandakan betul bagi nutrisi yang terdapat dan salah bagi nutrisi yang tidak terdapat dalam makanan ternakan poultry. Okey, pelajar boleh bantu saya? Silakan. Aisyah. Amira. Okey, Amira. Nutrisi yang terdapat dalam makanan ternakan poultry ialah fosforus dengan kalsium. Okey, yang betul Yang betul. Tidak terdapat dalam Okey, fosforus dan juga kalsium. Maknanya yang betul lah. Fosforus dengan kalsium. Jadi nitrogen tu salah lah. Yang tidak terdapat lah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, nyatakan 4 nutrisi yang terdapat dalam makanan poultry. Yang ni di awal tadi saya dah terangkan. Okey, pelajar boleh bantu saya? Siapa? Syawalia. Dua orang. Okey, Syawalia 2, Fakihah 2. Okey. Syawalia dulu. Okey, nutrisi yang pertama ialah karbohidrat. Okey, karbohidrat lagi. Nutrisi yang kedua ialah protein. Protein, okey. Fakihah sambung lagi 2. Nutrisi yang ketiga ialah mineral. Nutrisi yang keempat ialah vitamin. Okey, vitamin. Jadi karbohidrat, protein, mineral dan juga vitamin. Okey, mungkin boleh tambah lagi lah lemak. Lemak, air pun boleh jadi. Sebagai jawapan tambahan lah. Okey. Baik, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, jadual 3 menunjukkan kandungan nutrisi dalam makanan ternakan poultry. Huraikan nutrisi bagi makanan ternakan yang mengandungi tenaga metabolisme paling banyak. Okey. Aisyah, boleh bantu saya? Silakan. Soalan terakhir. Okey, ada murid lain nak cuba ke? Alia boleh bantu saya? Okey, bagaimana kita nak tengok metabolisme yang paling banyak di dalam jadual? Nutrisi bagi makanan ternakan yang mengandungi tenaga metabolisme yang paling banyak adalah jagung, iaitu sebanyak 3.400 kg. Okey. Okey, kita tengok metabolisme yang paling tinggi adalah jagung. Jadi dalam jadual pun kita dah tahulah, jagung adalah nutrisi yang mempunyai metabolisme yang tinggi. Okey, jadi bagaimana kita nak menjawab? Kita boleh huraikan adalah dengan kita menyatakan berapa peratus bagi setiap kandungan dalam jagung. Okey, kita akan tulis sebagai ayat lah. Contohnya jagung mengandungi tenaga metabolisme sebanyak 3.400 kg. Juga mengandungi protein kasar sebanyak 8.6%, lemak kasar 2.4%, dan 3.5% bagi yang terakhir lah. Jadi untuk jawapan dia 3 markah ni, dia memerlukan jawapan yang panjang lah. Sedap pula saya tengok jagung ni, cikgu. Jangan makan Aiman, jangan makan. Tak boleh, cikgu? Tak boleh. Okey, baik, cikgu. Jadi kita dah belajar dah berkaitan dengan pemakanan ayam ni, cikgu, dan juga puyuh. Mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu, silakan. Okey, di skrin saya dah sediakan apa yang perlu kita belajar hari ini. Nutrisi ternakan poultry, jenis makanan, kepada makanan permulaan tadi sampai kepada makanan penamat. Kemudian kita terus pergi kepada
vitamin dan juga nutrisi lain. Okey. Ini dia di antara yang ni cikgu Mungkin Ah. ada sedikit kata-kata akhir dari cikgu. Okey, saya harap untuk SPM tahun ni pelajar-pelajar akan lebih fokus kerana PDPR berlangsung lama di rumah. Okey, jadi harap pelajar yang menghadapi SPM untuk subjek pertanian lebih fokus. Okey, Aiman, sebelum saya mengakhiri hari ini saya nak pantun ni boleh? Oh, boleh cikgu. Saya nak baca Kalau kan? cikgu Fazrin mesti pantun dia. Okey, lama saya simpan pantun ni. Okey. Okey. Anak ayam tidur di ladang, anak puyuh menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Okey, Masya-Allah. Okey, InsyaAllah terima boleh kita kasih jumpa lagi. banyak cikgu Fazrin. Kita berada di reban ayam cikgu. Lepas ni kita nak berada di kolam ikan pula. Oh, okey. Bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim. Terima kasih kita ucapkan kepada cikgu Fazrin dan juga murid-murid kita yang bersama pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.